Assalamualaikum kepada semua yang subscribe Mr. Adam Official. Kepada yang belum subscribe, dekat konten-konten yang kita buat, semua yang apa tu orang cakap, yang boleh membuatkan anda semua terhibur. Itu je. So sebagai bakal-bakal penghibur untuk anda semua, inilah kisah saya. Okay guys, subscribe. Jangan lupa guys, free je, jangan risau. Alright. Kisah pertama saya terjadi pada tahun 2011 di kawasan Johor Bahru, di perumahan rumah kakak saya lah senang cakap. Rumah kakak saya. Jadi saya ambil keputusan untuk mandi. Dan bila saya lepas mandi, dalam masa saya tengah mandi tu, saya telah diganggu sebenarnya. Okey, saya tengah mandi, tiba-tiba bab tu, shower tu, saya tengah mandi tu, shower tu mati. So tapi dalam fikiran saya tak ada apalah, maybe pasal kita dah penat sangat, kita tak fikir apa-apa. Saya buka balik, saya mandi dah settle, saya masuk bilik. Bila saya lokasi bilik dengan bilik air tu dia sebelah-sebelah je. So bilik air, bilik saya. So saya masuk, bilik saya tutup, saya tidur semualah. Pakai baju semua, saya tidur. Bila saya tidur tu, time tu hujan dah lebat tau kat luar. So saya ada dengar bunyi macam cakaran dekat dinding rumah saya. Cakaran. So cakaran tu mengganggu saya tidur lah. Jadi saya tersedar, saya bangun, saya buka balik lampu. Saya tengoklah keliling tu ada apa ke kat sebelah. Sebab dekat sebelah tu dapur. Tengok ada apa-apa ke. So far tak ada apa. So saya sambung tidur lah. Saya pun tak ada fikir apa. So untuk kali kedua, bunyi satu hentakan yang kuat sangat, macam ada satu barang jatuh. Saya buka lampu balik, saya tengok tak ada apa-apa yang jatuh. Saya tak tahu bunyi apa. Dan kejadian tu berlaku, saya semua dekat rumah kakak saya, dekat rumah mak saya, dekat rumah semua. Saya kat belakang. So saya tak nak, saya ingat mungkin apa-apa kot, diorang pergi dapur ke apa. So saya tak fikir bukan-bukan. Sama tidur balik. Untuk kali ketiga gangguan ni, saya punya selimut tu macam rasa sangkut. Saya maybe ingat sangkut dekat ujung katil ke apa. Jadi saya buka lampu, saya tengok tak ada sangkut kat ujung katil. Jadi saya biarkan lampu tu hidup sebab saya rasa macam lain sangat malam tu. Then bila dah buka lampu tu, saya nak kejam mata tu, saya macam tak boleh. Saya rasa macam ada yang memerhati. Jadi saya ambil bantal saya tutup muka saya, tapi saya tak kejam mata. Time tu yang sangat menyeramkan bila saya nampak seluar saya tu. Selalunya tak ada bergoyang macam tu sebab dekat situ saya buka kipas shilling. So kipas shilling tu saya tak pernah buka sampai nombor 3, saya buka nombor 2 je. So seluar saya tu berguncang macam seolah-olah ada orang perempuan. So dekat kiri kanan tu masih ada lagi baju-baju lain, tapi seluar saya saja yang berguncang. Macam ke sana ke sini, macam kuat tau. So saya dah rasa takut time tu. Serius saya rasa takut. Jadi saya ambil keputusan, saya tak tidur lah. Saya tak tidur. Sebab tu besok bila saya pergi kerja, saya balik kerja tu, saya cuba untuk, saya takut lah. Saya rasa macam apa benda yang kacau aku malam tadi. So saya ambil handphone saya. Saya charge handphone tu, tapi saya dalam condition tengah merakam. So saya tidur. Malam tu memang sama juga, tapi saya ambil keputusan saya tidur sebab saya tengah lelah sangat, saya penat sangat, saya tidur je. Kebesokan pagi, time saya rakam tu, saya buka sekali surah Yasin dekat komputer. So saya buka, saya tidur. So besok pagi saya cuti. So saya bangun, saya tengok video tu. Mula-mula saya memang tak nampak apa-apa dekat situ. Serius, saya tak nampak apa-apa. Saya tengok tak ada apa lah, semua Yasin. Tapi bila saya terbalikkan handphone saya, saya memang sangat-sangat terkejut. Video tu ada merakam satu sosok tubuh perempuan yang tengah cangkung dekat ujung katil saya. Dekat barisan tu ada satu komputer kat sebelah kiri dia, ada komputer.
So komputer tu tengah merakam surah Yasin tu, ada video dia segala macam. Tapi bila kita terbalikkan, kita nampak benda tu seolah-olah tengah buka mulut tutup mulut, buka mulut tutup mulut. So memang nilai taklah saya cakap, saya tak tipu benda tu. Benda tu pun disaksikan oleh kakak saya, abang saya, dan mak saya. So that's the day yang memang betul-betul creepy gila lah terjadi kat saya. Memang aku sampai dah tak sanggup nak tidur situ. So kita panggil perubatan Islam untuk alihkan dia semua lah. So lepas tu dah memang tak ada isu tu lagi lah. So moral of the story untuk ni, korang balik rumah kalau macam dah terlalu penat sangat, kalau korang dah keluar malam sangat tu, korang stay dulu kat luar dalam 5 minit ke. Lepas tu kaki korang rehat dulu kat luar. Lepas tu 5 minit, 6 minit baru kau masuk lah. Masuk baru kau baca doa, masuk kan. Sebab benda tu dah terjadi kat aku, so aku dah lebih berhati-hati. Okay guys, alright. So cerita yang kedua, dia berlaku dekat Singapore, last order. Okay, kenapa aku panggil ni last order? Sebab dulu aku kerja Singapore as a rider dekat Engkong Terrace. So ada satu order ni selalu online order, dia akan masuk tau. Untuk McDonald, Domino's, dia tak akan hantar kat jalan tu lepas pukul 9 ataupun pukul 8. Last order untuk jalan tu dia orang akan block pukul 9. Jadi customer yang dekat sana, pilihan lain, dia tetap order Pizza Hut lah. So Pizza Hut punya online order akan masuk. Even kau close pun dia tetap masuk, sebab online order tutup pukul, sebelum pukul 10 kan. So aku rider yang terakhir datang. Lepas aku hantar order, aku datang. Lepas tu manager aku Farhan, kalau kau dengar ni cerita betul, aku tak tipu kau. Diorang pun tahu cerita tu. So dia panggil aku. Aku baru buat kerja situ, tapi yelah, dalam nasib aku memang aku bekerja sebagai rider. So nak tak nak aku kena hantar juga order tu. Dan lepas aku hantar, Farhan cakap, Dan, sekejap. Aku cakap, saan? Ni kau hantar ni, rifle range, aku lupa alamat dia, 501 rifle range ke 501 Bukit Timah. Okay, aku ceritakan kau sikit lah kisah kat jalan ni. Okay, jalan ni sebenarnya tempat budak-budak army punya base, diorang punya training base. So jalan ni memang selekor dia tajam-tajam lah. Lepas tu jalan dia memang sangat-sangat gelap, yang tak ada lampu. Memang tak ada lampu. So aku pernah sesat sekali lah. First day aku kerja, aku pernah sesat masuk situ lah. Time aku lalu Bukit Timah, aku pernah naik kat situ. Memang aku tengok kawasan tu, memang aku tengok pasal lain perasaan bila kau masuk kat kawasan tu, memang pasal macam lain sangat-sangat tau. So aku cakap beripik lah, tak ada apa. Aku return balik. So aku hantar dia, aku jumpa dekat jalan Jurong Kecil lah, silap aku, kat sebelah dia tu jalan Jurong Kecil. So aku masuk situ. So aku tak adalah pergi situ, aku tak tahu lagi cerita lah. So bila aku dapat order yang 501 tu untuk terakhir, dan nak pukul 10 lebih tu, so aku memang cuak ke doang lah. Cuak takut gila. So aku cuba lah bawa. Dia bagi, dah kau jangan banyak cakap, ni dah tak ada rider, kau hantar. So aku hantar kan, aku dalam perjalanan tu, dia macam ada gerbang. Dia bukan gerbang, tapi dia macam flyover. Tapi benda tu bentuk dia macam gerbang bila malam. So memang menakutkan gila. Kau rasa kau nampak gerbang tu macam satu tempat kawasan yang lain. Sebab dia hutan dia memang pokok-pokok dia memang semua besar-besar gila. Macam kayu-kayu balak punya. Memang besar, memang hutan untuk, memang khas untuk, memang orang cakap army Singapore belajar kat sana lah. Diorang study perang punya, how to combat, semua macam tu lah kat sana lah. Itu yang diorang cerita dengan aku, yang aku tahu. So bila aku sampai kat gerbang tu, nanti aku akan describe sikit video tu kat korang tengok macam mana situasi dia bila siang. Kalau malam aku tak pernah pergi lah. So bila sampai gerbang tu, aku stop motor Pizza Hut aku. Aku stop tau. Tu aku dah macam
Ya Allah, takutnya, rasa takut tu makin muncul bila kau dah sampai betul-betul kat gerbang. Dia bukan gerbang macam flyover lah. So kau nampak gerbang kalau malam kan, ada batu kiri kanan. Aku pun tak tahu mana datang batu tu kan. Macam ada benda basah berdiri kat batu tu. So aku takut gila. Aku ambil keputusan untuk U-turn balik. Aku U-turn balik, aku telefon kawan aku, Hafiz. Aku cakap, Hafiz, kau kat mana? Aku call dia kan. Cakap aku tengah hantar order ni dekat Gimoy. Afsal, boleh tak kau tolong jap teman aku? Aku ada order dekat ni dekat apa, Rifle Range. Dia cakap okey, kau tunggu aku jap kat office ni, dekat store. So aku pergi dekat outlet kita orang balik. Aku tunggu dia. Sebab kalau aku cakap dengan aku punya manager aku tak boleh hantar, memang aku kena maki hamun lah kan. Yalah, order kau tak hantar, customer complain ke apa benda kan. So Hafiz datang, kita orang pergi bersama. So dalam perjalanan kita orang patah balik pergi sana tu, okey, dah sampai gerbang tu aku dah macam rasa macam berani sikit sebab dah ada Hafiz kan. So dah tak adalah takut sangat. So bila dalam perjalanan Hafiz kat depan aku kat belakang ni, selekor pertama tu aku dah kena ganggu. Motor aku tu, kita bawa motor rider, motor Pizza Hut. So belakang tu ada kotak pizza besar. Kotak aku tu, aku tengah bawa, kotak aku tu seolah-olah digoncang. Memang lillahi ta'ala aku tak tipu kau, digoncang. So tak ada apa-apa sebab tiba-tiba digoncang. Aku memang time tu memang sangat takut. Dan aku terus aku ikut Hafiz. Sampailah kita sampai dekat tempat base yang army tu. Hafiz call dia. Aku masih memerhatikan kiri kanan. Dan dekat kawasan tu memang sangat gelap. Bila budak tu datang dekat gate tu, budak askar tu datang dekat gate, Hafiz cakap, kau okey tak? Relax lah, kawasan ni memang gelap sikit. Tapi kalau kau tak biasa, memang kau takut lah kan. Hafiz cakap macam tu. Aku cakap okey, aku just diamkan diri aku. Aku dah memang takut. Hafiz call, budak tu sampai, bagi order diorang, kita check order, kita bagi diorang, kita orang patah balik. So yang kali kedua, bila kita orang patah balik, aku nampak something dekat box Hafiz. Macam budak kecil pun ada. Macam, aku tak tahu, tapi aku nampak dia tengah duduk, kaki dia gelentang macam ni. So aku potong Hafiz. Time tu aku potong Hafiz. Aku nak potong tapi Hafiz tak bagi aku potong. Dia potong balik dan sampai ngam-ngam kat situ kawasan terang. So aku terus balik dekat office, dekat kita punya store. Aku terus macam, ya Allah ya Rabbi, aku terus duduk kat tangga tu. Duduk, aku takut sangat. Lepas tu Hafiz pergi dishwasher punya area, dia basuh semua. Sampai dia keluar balik, kau kan? Dia cakap kan, kau okey tak? Betul aku cakap, saya macam ya Allah, aku nampak benda. Lepas tu, itulah time yang kita orang kongsi kawasan tu memang macam tu. That's the last day aku hantar kat situ. Seriously, sepanjang aku kerja Pizza Hut daripada 2013 sampailah 2015, tu the last day aku hantar kat situ time aku rider. So last day memang sangat-sangat menyeramkan kawasan tu. Serius. Okay. So cerita seterusnya, ini time saya dah jadi manager, assistant manager dekat Simon Road. Okay, pada minggu ke-3 saya bekerja di sana. Ada satu hari tu saya kena apa tu orang cakap, kena full shift sebenarnya. So maknanya saya saya closing, lepas tu besok saya kena opening. So saya ambil keputusan untuk stay dekat situ. Actually tak ada tempat stay pun, tak ada tempat ni. Tapi saya ambil keputusan untuk tidur sebab saya tak sanggup nak balik JB. Sebab kalau saya balik JB, saya akan hit jam. So saya takut saya tak sempat untuk buat opening lah. So saya tidur kat situ. Lepas closing tu selalu pukul 11 macam tu, semua staff semua dah balik lah. Diorang dah siap last mop, semua dah buang sampah semua. So saya duduk kat situ lah. So staff full time staff saya dah keluar. Saya lock daripada dalam. So saya hidupkan alarm semua untuk ada kawasan-kawasan part yang kita kena hidupkan alarm. Macam sebab kita ada peti besi kan. So saya tidur lah. Lepas saya dekat situ, dia kawasan Simon Road ni, dia macam kalau outlet tu dia macam rumah kedai. So dia memang sebenarnya rumah, cuma dia jadikan kedai, deretan kedai. Lepas tu, so layout dia pun macam rumah. Depan dia cashier, tengah dia ada manager room, kitchen, dishwasher area dengan store dengan toilet kat belakang. So semua saya dah lock lah. Saya dah, lepas tu saya mandi dekat belakang lah. Dekat toilet tu saya mandi. Saya dah bawa barang mandi, saya mandi kat sana.
Lepas mandi tu saya masuk balik dekat store untuk saya tidur lah. Saya dah letak macam untuk baring di tempat. Okay lah, selesa sikit lah. Bukan pasal apa, cuma saya dah tak sanggup nak reda jam macam tu kan. Sebab memang time tu public holiday tak silap saya. So saya clearkan, saya tidur. So kat situ lah permulaan dia. Salam pengenalan dia berbunyi seperti satu jeritan. Saya sangat terkejut. Dalam pukul 12 tepat ke 12 lebih macam tu, ada bunyi satu jeritan. Saya tak boleh nak ungkapkan jeritan perempuan ke jeritan budak kecil. Betul-betul dekat dengan tempat dishwasher tak silap saya, dekat belakang sekali. So saya macam kenapa ni? Sebab saya dalam store, saya buka pintu, saya buka lampu, saya tengok tak ada apa. Saya cakap apasal serius, rumah naik guys, tak tipu. Benda ni betul. Ini terjadi pada saya. So saya keluar, saya tengok tak ada apa kan. So saya masuk balik lah store tu. Saya tutup lampu, saya masuk store balik. So second trip yang dia kacau saya, kita Pizza Hut kita ada pen tau. Pen tu pen besi. Dia ada size personal size, ada regular size, ada large size. So ada lagi satu yang untuk HST, hand stretch punya. So dia nipis, plate dia nipis. So itu bunyi tu jatuh. Selalunya kita staff kita bila closing, diorang akan stack dekat tempat dia punya rack lah. So takkan jatuh lah, kecuali kalau diorang tolak. So dalam dua tray tu jatuh. Pap jatuh je. Pram, memang bunyi kuat gila, macam besi jatuh kan. Pinggan jatuh macam tu bunyi dia. So saya memang terkejut. Saya dah tidur time tu, saya terkejut. Saya bangun lagi, saya tengok. Kalau awak dekat tempat saya, korang semua kat tempat aku, macam apa benda ni kan. Macam asal ni, benda ni tak mungkin jatuh, tapi jatuh. So aku ambil lagi, tak ada fikir apa-apa lah. Sebab itu tempat kita kerja apa kan. So ambil, letak balik, susun. Lepas tu masuk balik. Time aku nak masuk office, tiba-tiba oven kat sebelah kiri aku hidup. Okay, aku cakap dengan korang satu. Oven kalau kau nak hidup, korang kena pergi dekat satu switch box. Kau kena tekan on, baru oven tu hidup. Exhaust pun sama, kau kena hidupkan oven, lepas tu kau kena hidupkan exhaust. Siapa manager ke yang ada tengok kita orang punya channel ni, korang mesti tahu kan, oven tu ada on off, ada green dengan red. So kau tekan green tu, dihidup, dengan oven exhaust tu akan hidup. Kau bayangkan oven tu hidup. Oven tu hidup. Time tu aku memang automatic, tengkuk aku semua memang seram sejuk kan. So aku tutup balik, aku lari, aku masuk bilik office tu. Aku masuk bilik, aku tutup. So aku takut. So dalam pukul 1 lebih tu, situasi dekat belakang kitchen dengan dishwasher area dengan oven punya, macam ada orang berlari, bergaduh. Semua barang semua jatuh semua. Macam aku macam tak dapat nak, macam mana nak cakap. Sebab kat situ memang tak ada CCTV. Ni bukan aku nak tipu korang, ni benda memang terjadi pada aku. Sebab aku manager kat sana. Hancur babe. Semua terabur, pen jatuh. Lepas tu paling menyeramkan, dishwasher dia tarik dengan turun. Kau bayangkan dishwasher dah close, tapi bila dah dalam situasi tu, dishwasher hidup, cuci barang kat dalam. So time tu memang aku totally, aku give up. Pukul 2 lebih tu aku give up. Aku keluar. Time aku nak keluar, aku nak buka pintu tu, dia semua sekali glass kat depan tu tau. Memang glass. Sebelum aku nak pergi ke depan tu, botol dekat chiller icebox dekat cashier jatuh. Botol Pepsi jatuh. Aku takut juga. So aku ambil keputusan, aku pergi juga dekat macam itu. Aku nak turun, aku nak buka kunci. Time aku nak buka kunci, dekat cermin tu, dekat belakang aku tu, aku nampak flash
macam bentuk bayang hitam besar sangat daripada aku. So, aku buka, aku terus tutup pintu, aku caw. Aku duduk depan sampai rider aku full time aku datang pukul 7 pagi. Aku tertidur dekat atas motor. Situ memang kapak untuk parking motor. Tu yang pengalaman aku sejak aku tidur situ lah. So that's the last day aku tidur kat situ. Aku tak berani tidur kat store tu. Kalau aku lambat pun aku pasti kena awal pukul 4 pagi ke 3 pagi baru aku pergi kerja. So dah ada kitchen aku lagi seorang, aku datang. Full time aku ada baru aku buka pintu. Aku tak berani nak buka suka hati macam dulu lagi lah. So memang menyeramkan sangat lah. Bukan aku nak cakap apa, aku tak tahu lah situasi situ. Aku tak tahu kawasan situ sebab aku baru transfer kat sana. Itulah pengalaman aku yang paling menakutkan lah. Sebab memang kau nampak benda tu besar sangat-sangat. Aku tak dapat nafikan lah, benda tu memang sangat menyeramkan lah. So, cerita aku yang terakhir. Benda ni jadi pada aku bila aku pergi ke Sungai Tiram. Aku ada kerja sikit kat sana, aku ada hantar barang. Tapi tu aku dah tak kerja Singapura lagi, aku kerja yang sekarang. Ada silap aku Sungai Redan. Aku tahu Sungai Tiram, aku tak tahu Batu 16, Batu 18, Batu 20, semua aku tahu. Tapi aku tak pernah masuk Sungai Redan. So aku tak tahu jalan tu. Tapi aku kena pergi kat kawasan tu. Aku kena pergi kat kawasan tu untuk hantar satu file. Bos aku suruh hantar. So bila time aku nak patah balik ke Sungai Redan tu, time tu dah pukul 10 malam macam tu lah. Sebab aku tengok aku ada pergi hantar barang tu, aku sambil tu dia terangkan kat aku, so ambil masa benda tu. So dalam daripada pukul 7 lebih aku hantar sana. So habis dalam pukul 10 aja tu lah. So dalam perjalanan balik tu ada kedai makan tu masih buka. Ada satu makcik ni tahan aku. Dia macam tahan lah, dia cakap stop. So aku pun, sebab aku nampak kedai makan kat situ, so aku tak ada rasa macam asal makcik ni ada kat sini ke apa. Aku tak fikir lah. So aku tak ada rasa macam kenapa. Tak, aku tak fikir benda tu. So bila aku dah bagi makcik tu masuk, makcik tu cakap, "Dek, boleh tolong tak makcik hantarkan depan sikit je. Makcik penat lah nak jalan kan. Makcik baru dah balik daripada ni kedai makan ni." So aku je tak adalah fikir bukan makcik pun. Makcik tu pun bukannya macam menakutkan sangat pun. Makcik tu cuma bawa satu bungkusan bungkusan makan ke apa, aku tak silap aku. Dia duduk sebelah passenger side lah. Dia duduk, aku bawa. Dalam masa dia naik kereta tu, aku rasa macam kereta aku berat. Time tu aku bawa kereta Nissan Navara 4-wheel Nissan Navara. So kereta tu kereta 4-wheel kan. So bila makcik tu naik, kereta tu macam jadi berat. Sangat-sangat berat. So aku macam asal ni. Tapi aku tak ada apa. Aku bawa sampai depan tu. Makcik tu diam je sepanjang masa aku cakap, "Makcik ni nak dekat mana?" Dia diam. So kau bayangkan dia macam tiba-tiba marah tanpa sebab. Dia macam diam, dia macam tengah marah. So aku macam dah risau sangat. Lepas tu dia suruh aku berhenti. Dia bagi aku isyarat tangan macam ni, berhenti. So aku berhenti, dia terus turun. Tak ada cakap apa, dia turun. Dia tinggalkan plastik yang dia bawa tadi tu, bungkusan apa aku tak tahu. Dia turun. Aku cakap, Cik Aku tahan, aku tengok dia dah tak ada. So time aku cakap cik tu, aku dah ambil plastik tu kat tangan aku tau. Aku tengok, cakap cik dia dah hilang. Sumpah lillahi ta'ala aku cakap engkau, dia dah hilang. Dia dah tak ada. So apa yang paling menakutkan sekali dekat Sungai Redan tu, kalau korang tahu, dekat situ ada satu gelangan pusat depan sikit. Dekat situ ada satu tanah perkuburan Islam. Sumpah aku memang tak tahu. Aku masuk kereta, aku tutup pintu, aku pusing balik, aku masuk kereta. Dan plastik tu sebenarnya kat tangan aku tak sedar tau. Sebab dah terlampau takut. Aku pergi terus menuju keluar, sampai kat Sempang tu ada Dewan satu. Aku belok kanan terus pergi ke Ulu Tiram. Aku pergi ke Ulu Tiram, ada satu dekat situ ada satu Shell. Aku berhenti kat Shell tu. Tiba-tiba aku nampak kat tangan aku ada satu kain buruk. Bukan plastik, dah jadi kain buruk. So kain buruk tu bau dia sangat-sangat
Aku tak tahu nak cakap dengan korang. Tak tahu. So selama 2 hari bau tu tak hilang daripada tangan aku. Aku buang kain tu 2 hari bau kain tu kat tangan aku. Aku basuh macam mana pun tak boleh hilang. Tapi dalam 2 hari tu ada benda pelik yang berlaku. So hari pertama aku balik kerja, perjalanan aku balik kerja, aku tengah naik motor, tiba-tiba ada satu kain buruk langgar helmet aku. Pak macam tu. So aku terstop, aku berhenti. Memang aku nampak benda tu terbang. Bila tak lah aku cakap kau, aku takut sangat. So lepas tu aku teruskan perjalanan. Tiba-tiba ada satu babi melintas. So aku tak tahulah, Allah malam lah kan, sama ada benda tu nak selamatkan aku ataupun benda tu nak tunjukkan aku apa ke, aku tak tahu. Okay, sebelum aku nampak benda-benda ni, kain ni semua terbang, aku ada satu masalah. Okay, kalau aku nampak kelawar terbang atas kepala aku, tak kira lah tengah drive ke, tengah jalan ke, ada kelawar terbang, aku akan nampak satu benda. Tak kira benda tu makhluk halus ke apa benda, aku mesti akan nampak. Itu dari kecil sampai ke besar. Itu demi Allah, aku tak tipu korang. So sebelum aku nampak benda kain buruk tu, aku memang dah macam nampak satu kelawar terbang kat aku. So dekat situ aku rasa macam apa salah, ada benda nak jadi. Jadi aku dah tak ada fikir apa-apa lah. Aku balik, dan time aku balik tu lah kain tu stuck helmet aku macam tu. Lepas tu sambil dia hentak tu ke sana, aku nampak benda tu terus terbang pergi kat tempat kebun orchid tu. So aku macam apa benda? Aku istighfar, aku jalan. Lepas tu ngam-ngam depan aku ada babi hutan melintas. Kawasan tu memang kawasan babi hutan melintas lah. Tapi aku rasa macam kalau benda tu tak sebat helmet aku rasa aku dah, babi hutan tu dah langgar aku dengan motor aku lah. Macam tu lah. So dalam benda ni aku tak tahu sama ada dia ni nak selamatkan aku ke, dia ni nak bagi aku tahu ada depan ni ada benda ke. Itu Allahualam, Allah SWT je lah yang tahu segala-galanya kan. So dia pun makhluk Allah juga. So kita sambil kita takut tu, kita fikir-fikir lah. Itu je. Lepas tu yang hari kedua sebelum bau tu hilang, perjalanan yang sama, sebelum kawasan yang sama, sebelum depan sikit lah, maknanya dalam 50 meter macam tu, ada satu tembok jalan tau. Dia tulis kat situ contoh batu 2, batu 3 ke, macam tu lah, something lagi. Aku nampak jelas apa yang kain buruk tu terbang, ada dekat batu tu tengah duduk. Demi Allah aku tak tipu, jelas dia tunjukkan diri dia betul-betul. Time tu aku cakap kau, memang aku memang takut gila sampai aku kejung. Aku bawa motor tu, kalau boleh aku terus je. Nasib baik jalan tu dia macam ada belok sikit, belok tegak. Memang aku takut sampai ke rumah aku terus demam 2 hari. So time tu lah bau tu hilang. Itulah sah. Memang aku tak tahu sebenarnya apa benda tu, tapi orang kampung pun cakap memang selalu nampak kat sana benda tu. So aku tak tahulah kenapa dia nak tunjuk ni semua. So itu je lah cerita-cerita yang menyeramkan yang terjadi pada aku. Ada lagi, aku akan second content, aku akan bawa satu orang. Dia pun memang ada cerita-cerita dia. Setiap orang semua ada cerita dia. Setiap orang semua ada pengalaman yang terjadi pada diorang. So sama ada diorang nak kongsi atau tidak, dekat mana dan di mana, semuanya ada di sekitar kita. Cuma kita nak percaya atau tidak, itu saja. Alright guys, see you next content. So harap kalau korang rasa macam boring ke apa, minta maaf. Ni aku buat dalam kereta je sebab aku tengah bekerja. So take care, see you on next video. So